Hey semua, apa kabar? Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita akan bincang satu topik yang saya rasa sangat penting, tapi sering diabaikan. Bagaimana cara kita mengatasi kegagalan dan belajar daripadanya? Ramai orang takut sangat dengan perkataan gagal. Kita anggap ia sebagai pengakhiran. Sebagai bukti kita tak cukup bagus. Tapi, apa kata kalau saya cakap kegagalan sebenarnya adalah permulaan? Ia adalah langkah pertama ke arah kejayaan yang lebih besar. Coba pikirkan sejenak. Setiap orang hebat yang kita kagumi, dari atlet terkenal, usahawan berjaya, hingga ke saintis terkemuka, semuanya pernah gagal. Banyak kali. Apa yang membedakan mereka adalah cara mereka melihat kegagalan. Mereka tak berhenti. Mereka tak putus asa. Sebaliknya, mereka guna kegagalan itu sebagai guru terbaik mereka. Thomas Edison, sebelum berjaya mencipta mentol lampu, dilaporkan pernah mencoba ribuan kali. Bila orang tanya, dia tak kata dia gagal 1000 kali. Dia kata, dia telah menemui 1000 cara yang tidak berkesan. Nampak tak perbezaan cara berpikir tuh? Itulah yang kita panggil mindset. Jadi, langkah pertama untuk belajar dari kegagalan ialah ubah cara kita pandang kegagalan itu sendiri. Jangan lihat ia sebagai dinding penghalang, tapi sebagai batu loncatan. Bila kita gagal dalam sesuatu, jangan terus salahkan diri sendiri atau orang lain. Ambil masa untuk bertenang. Tarik nafas dalam-dalam. Dah, rasa tenang sedikit, oke? Sekarang kita mulakan proses postmortem atau bedah siasat. Proses ini sangat penting. Kita kena jadi detektif untuk diri kita sendiri. Tanya soalan-soalan yang jujur. Apa sebenarnya yang berlaku? Di mana silapnya? Apa yang saya boleh buat dengan cara yang berbeza lain kali? Mungkin saya kurang bersedia. Mungkin saya terlepas pandang sesuatu. Atau mungkin strategi saya tak sesuai. Tulis semua jawaban nih. Bila kita tulis, otak kita akan proses maklumat itu dengan lebih jelas. Kita akan mulai nampak corak dan punca sebenar masalah. Jangan takut untuk jujur dengan diri sendiri. Inilah masanya untuk belajar, bukan untuk menghukum diri. Lepas kita dah kenal pasti apa yang silap. Langkah seterusnya ialah buat rancangan baru. Rancangan yang lebih baik berdasarkan apa yang kita dah belajar. Ini yang dipanggil proses iterasi. Kita coba, kita gagal, kita belajar, dan kita coba lagi dengan cara yang lebih pintar. Proses ini berulang-ulang sampailah kita berjaya. Ingat, kejayaan jarang datang dengan sekali percobaan. Ia adalah hasil daripada siri percobaan dan penambahbaikan yang berterusan. Setiap kegagalan kecil membawa kita selangkah lebih dekat dengan kejayaan besar. Sekarang, mungkin ada yang pikir, senanglah cakap, tapi bila dah gagal, rasa down sangat, rasa nak give up saya faham. Perasaan itu memang normal. Kita semua manusia. Kuncinya ialah jangan biarkan perasaan itu mengawal kita. Bila rasa down bercakap dengan kawan baik, ahli keluarga, atau mentor yang kita percaya. Kadang-kadang, bila kita luahkan apa yang kita rasa, beban itu jadi lebih ringan. Mereka juga mungkin boleh bagi perspektif baru yang kita tak nampak sebelum ini. Jangan pendam seorang diri. Selain Teo, penting juga untuk jaga diri sendiri. Pastikan cukup rehat, makan makanan berkhasiat, dan buat aktiviti yang kita suka. Bila fisikal dan mental kita sehat, kita akan lebih kuat untuk hadapi cabaran. Jangan lupa untuk raikan kemenangan kecil di sepanjang perjalanan. Contohnya, kalau kita berjaya kenal, pasti puncak kegagalan raikan. Itu satu kemajuan. Kalau kita berjaya buat rancangan baru yang lebih baik raikan, setiap langkah kecil ke hadapan patut dihargai. Ini akan bantu kita kekal positif dan bermotivasi. Satu lagi teknik yang sangat berkesan ialah belajar dari kegagalan orang lain. Baca biografi. Orang-orang berjaya, tonton dokumentari. Kita akan dapati yang mereka semua ada cerita kegagalan masing-masing.
Belajar daripada kesilapan mereka supaya kita tak perlu lalui jalan yang sama. Ini cara pintas untuk dapatkan ilmu dan pengalaman. Kenapa nak ulang kesilapan yang sama kalau kita boleh belajar daripada orang lain kan? Coba kita lihat dalam konteks yang lebih besar. Dalam dunia bisnis, syarikat-syarikat gergasi seperti Apple dan Google sentiasa melancarkan produk baru. Ada yang berjaya, ada yang gagal terus, tapi mereka tak berhenti. Produk yang gagal tuh bagi mereka data yang sangat berharga. Mereka kaji kenapa produk TU tak laku, apa yang pengguna tak suka, dan mereka guna maklumat TU untuk cipta produk yang lebih hebat pada masa akan datang. Kegagalan adalah sebahagian daripada proses inovasi. Tanpa keberanian untuk gagal, tak akan ada ciptaan baru. Perkara yang sama juga berlaku dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin kita gagal dalam peperiksaan, gagal dalam temu duga kerja, atau mungkin hubungan kita tak menjadi. Memang sakit, tapi setiap pengalaman ini membentuk kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Kegagalan dalam peperiksaan mungkin mengajar kita tentang disiplin dan cara belajar yang lebih efektif. Kegagalan dalam temu duga mungkin mendorong kita untuk tingkatkan kemahiran komunikasi. Hubungan yang berakhir mungkin mengajar kita tentang apa yang kita benar-benar cari dalam seorang pasangan. Setiap kegagalan ini ada hikmahnya. Ada pengajaran tersembunyi. Jadi, macam mana nak mula amalkan mindset ni dalam hidup seharian? Mulakan dengan perkara kecil. Cuba resipi baru. Mungkin kayak yang kita buat tak jadi. Jangan buang terus, fikirkan. Kenapa tak jadi? Terlalu manis, terlalu kering. Lain kali, kita adjust resipi tuh. Cuba belajar satu kemahiran baru. Contohnya main gitar. Mula-mula memang jari akan sakit dan bunyi pun sumbang. Itu normal. Itu sebahagian daripada proses. Jangan putus asa. Teruskan berlatih. Lama-kelamaan, kita pasti akan jadi lebih baik. Ingat, matlamat kita bukan untuk elak daripada gagal. Itu mustahil. Matlamat kita ialah untuk jadi lebih cepat bangun semula setiap kali kita jatuh. Jadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bersedia untuk cabaran seterusnya. Proses ini membina satu ciri yang sangat penting dalam diri kita, yaitu resilience atau daya tahan. Orang yang ada daya tahan tinggi tak mudah patah semangat. Mereka boleh hadapi apa saja dugaan hidup dengan tenang dan yakin. Sebagai penutup, saya nak Anda semua ingat satu perkara. Kegagalan bukan penamat cerita Anda. Ia hanyalah satu babak dalam perjalanan hidup Anda yang panjang. Jangan biarkan ia menentukan siapa diri Anda. Anda lebih besar daripada kegagalan Anda. Pandanglah ia sebagai peluang untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk menjadi versi terbaik diri Anda. Sambut setiap cabaran dengan pikiran yang terbuka, dan jangan pernah berhenti belajar. Saya harap perkongsian hari ini dapat bagi sedikit inspirasi dan perspektif baru kepada Anda semua. Kalau Anda ada pengalaman tentang kegagalan yang telah mengajar Anda sesuatu yang berharga, kongsikan di ruangan komen di bawah. Saya suka sangat baca cerita Anda semua. Mana tahu, cerita Anda boleh jadi sumber inspirasi untuk orang lain pula. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe ke channel saya untuk lebih banyak kandungan macam ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jaga diri.